Okey, tadi kita telah berjaya menormalkan data daripada 1NF ke 2NF. Jadi sekarang ni data kita telah berada pada peringkat penormalan 2NF. Jadi perlu tak kita normalkan data ini ke peringkat 3NF? Okey, kita tengok ciri-cirinya kat sini. Kenapa kita perlu normalkan kepada 3NF? Okey, ingat balik proses penormalan daripada 2NF ke 3NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, jadi kita tengok dekat sini ada tak kebergantungan fungsi transitif? Okey, kita cek satu persatu jadual ini. Okey, pertama jadual bayaran. Okey, tengok jadual bayaran ya. Okey, tadi kita dah buat analisa bahawa jadual bayaran telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh sebab okey, ada dua kunci prima dekat sini. Ada dua kunci prima. Dan jadual atribut bayaran ini dia bergantung sepenuhnya kepada kedua-dua kunci prima. Okey, sebab 34,000 ini kalau tak ada ID projek, kita tak tahu bayaran untuk projek apa. Kalau tak ada ID pekerja, kita tak tahu bayaran untuk projek Zamrud bagi pekerja yang mana satu, siapa pekerjanya. Jadi 34,000 ni penting untuk tahu projek apa dan ID pekerjanya apa. Okey, jadi jadual bayaran telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Jadi cikgu nak copy saja jadual bayaran ini. Okey, disebabkan dia telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. So, jadual bayaran boleh duduk dekat okey, pada 3NF. Okey. Kemudian kita tengok pula jadual projek ya. Tengok jadual projek. Jadual projek adakah telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh atau terdapat kebergantungan fungsi lain? Kita cuma ada dua atribut sahaja di sini iaitu ID projek dan nama projek. Dan dia punya kunci primanya ialah ID projek. Dan kita dapati dekat sini jadual atribut nama projek bergantung kepada ID projek. Okey. Jadi kita dapati telah berlaku kebergantungan fungsi sepenuh juga dekat sini. Jadi kita dah tak payah nak usik jadual projek juga. Jadi cikgu cuma copy dan bawa jadual projek ini ke 3NF sebab dia telah berlaku kebergantungan fungsi sepenuh dekat sini. Kita dah tak payah kacau. Okey, seterusnya tengok kepada jadual pekerja. Okey, jadual pekerja ya. Okey, pada jadual pekerja kunci primanya ialah ID pekerja di mana nama pekerja bergantung kepada ID pekerja iaitu kalau kita tak tahu ID pekerja, kita tak tahu siapakah pekerjanya. Jadi ID pekerja ini dijadikan rujukan macam nombor kad pengenalan lah ya. So kita nak tahu Osman ni dia duduk dekat jabatan mana. Jadi jabatan juga bergantung kepada ID pekerja. Okey, sebab siapa yang duduk dekat jabatan tu dia kena tahu ID pekerjanya. Jadi kita katakan ID jabatan ini dia bergantung kepada ID pekerja. Tetapi jabatan ini pula, jabatan dia bergantung kepada ID jabatan. Nampak kat sini? Di mana ID jabatan ini bukan atribut kunci. Dia adalah atribut biasa dan jabatan pun adalah atribut biasa. Jadi dekat sini telah berlaku kebergantungan fungsi transitif iaitu apabila atribut biasa bergantung kepada atribut biasa juga iaitu atribut bukan kunci. Disebabkan terdapat kebergantungan fungsi transitif, maka kita kena
kena hapuskan kebergantungan fungsi transitif ini dengan normalkan dia kepada 3NF, iaitu kita perlu pecahkan jadual pekerja dan juga jabatan menjadi jadual yang berbeza. Okey, cuba kita tengok ya. Okey, apabila kita nak pecahkan jadual pekerja dengan jadual jabatan, ni ya, yang ini berkaitan dengan pekerja, yang ini berkaitan dengan jabatan. Okey, kita kena tengok. Okey, apabila kita nak buat jadual pekerja, okey, kita akan ambil ID pekerja, nama pekerja. Okey, tetapi macam mana kita nak tahu pekerja ini duduk dekat jabatan mana? Maka kita perlu hubungkan dengan ID jabatan. Okey, di mana ID jabatan ini dia akan jadi kunci asing. Jadi kita bina jadual. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 4 laju. Okey ya. Cikgu nak try guna pembaris yang ada kat sini lah, lukis saja. So cikgu keluarkan tools ni, iaitu pembaris. Okey, pembaris dah keluarkan. Jadi cikgu nak bina jadual ya, satu jadual. Okey. Okey, dia yang ada 3. Yang ada 3 laju. Lepas tu untuk jadual jabatan dia ada 2 lah, ID dan jabatan dengan jabatan. Jadi kita memerlukan 5 laju untuk 5 atribut. Okey, jadi cikgu gariskan warna hitam ya. 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita ambil yang ni. Jarak sikit lah. 1, 2. Okey, cikgu pakai merah lah untuk tanda ya. 1, 2. Yang ni kat sini 1, 2. Okey. Lepas tu berapa baris kita nak? Dia ada 4 baris lah ya. Okey, so kita garis. Warna merah pula. Aduh. Ni hitam ya. Garis. Garis lagi. Baru kita dapat berapa ni? Baru 3 baris kan. Okey, satu lagi. Kita dapat 4 baris. Okey, cukup 4 baris. Sorry, dah terlebih tu. Tak apalah. Kita pun tegakkan. Bagi pendek sikit baris ni biar senang nak bagi dia tegak. Okey, tegak. Jadi kita pun gariskan. Mana tadi cikgu tanda dengan merah? Sini kan. So, gariskan juga. Gariskan. Okey, sini. Okey. Gariskan. Okey, selesai kita punya. So kita buang pembaris ni ya. Jadi cikgu bina kotak ni sebab pakai teks sajalah. Jadi jadual ini ialah jadual pekerja. Okey, dan jadual yang ini ialah jadual jabatan. Mana tahu jadual jabatan? Ini ID jabatan ni cerita pasal jabatan lah. Yang ni kenapa pekerja? ID pekerja, nama pekerja tu jabatan lah. So kita ambil ID pekerja tadi daripada sini kan.
Sekejap ya. Kenapa dia? Oh, kejap. Pakai ni. ID pekerja ni kita pindah. Kita buat jadual baru. Nama pekerja sampai ID jabatan saja. Dan ID jabatan ni kita akan jadikan dia kunci asing. So kita masukkan ID pekerja, lepas tu nama pekerja. Lupa pula nak buat ni. Dan jabatan. Okey. Okey. Lepas tu jadual jabatan pula, dia sebenarnya bukan 3 sebab cuma ada 2 jabatan sahaja. Jadi kita mula-mula kita masukkan dulu. Jadi jabatan ada JB01 dan JB02 sajalah. Tak payahlah nak isi bawah tu. Walaupun ada 2 orang pekerja dia duduk dekat jabatan JB01. Apakah JB01? JB01 ialah jabatan elektrik dan JB02 ialah jabatan akaun. So yang ni biar saja. Maka dah siaplah jadual kita kepada 3NF. Jangan lupa gariskan kunci primer. Ini kunci primer. Manakala ID jabatan tu dia adalah kunci asing. Kunci asing kita garis putus-putus pun boleh. Okey. Ataupun kita boleh tanda dia sebagai kunci asing. KA. Okey, kunci asing ya. Okey, ni kunci primer. Okey, jadi kita telah selesai dan berjaya menormalkan jadual kita ataupun data kita sehingga ke peringkat tertinggi iaitu peringkat 3NF. Jadi pada peringkat 3NF kita ada 4 jadual, iaitu kita ada jadual bayaran, kita ada jadual projek, kita ada jadual pekerja dan kita ada jadual jabatan. Okey, jadi kita bolehlah lukiskan apa? ERD tadi ya. Okey, di mana pekerja melaksanakan ataupun buat projek. Okey. Pekerja dapat bayaran berdasarkan projek. Pekerja ada jabatan ataupun berada dalam jabatan. Okey. Nanti awak boleh siapkan. Yang lain-lain tu awak boleh siapkan sendirilah. Okey. Tapi kita dah berjaya menormalkan jadual yang diberi pada soalan 8 ini sehingga ke peringkat 3NF. Cikgu harap awak semua dah semakin faham tentang proses penormalan ni macam mana dijalankan ya. Okey, itu sahaja video PDPR pada hari ini. Cikgu harap awak dapat siapkan soalan 8 dalam buku database. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.